kita kena tahu dulu apa sebenarnya penyakit gastrik tu sebenarnya. Okey, boleh tak Puan Fatin terangkan sikit apa tu penyakit gastrik? Okay, boleh. Okey, terima kasih Izzuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam Izzuddin cakap tadi, sebelum kita mengetahui tahap-tahap gastrik, kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan gastrik. Jadi gastrik ataupun dari istilah medical term, kita sebut sebagai gastritis sebenarnya. Jadi gastritis ataupun gastrik ini adalah penyakit yang berkaitan dengan radang yang berlaku di dalam perut kita. Perut kita ni dia sebenarnya menghasilkan asid yang kita sebut sebagai gastric juice, di mana gastric juice ni dia akan mencerna makanan yang kita makan dan juga membunuh kuman yang masuk melalui perut. Jadi perut kita ni, tisu pada perut kita ni dia akan menghasilkan satu lapisan cecair ataupun yang kita panggil sebagai mucus, di mana mucus ni dia akan melindungi dinding perut kita dari asid yang dihasilkan tadilah. Macam tu. Alright, faham. Maksudnya gastric juice tu yang penting Puan, betul? Ya, sebenarnya gastric juice ni memang ada dalam perut kita, tetapi bila berlaku luka ataupun dinding perut kita ni mucus yang menjadi penghalang tadi tu berkurangan, jadi asid tu akan terkena pada dinding perut kita dan menyebabkan berlakunya gastritis itu tadilah. Okey, faham. Okey Puan, saya tengok kawan-kawan saya yang mempunyai gastrik ni, bolehlah saya ada dalam 2-3 kawan, ada seorang tu dia sakit gastrik dia menyuncuk-nyuncuk macam dia boleh sampai terbaring-baring sakit gastrik. Ada yang saya tengok kat TikTok pun ada macam tu Puan, dia sampai terbaring-baring. Ada yang biasa je, maksudnya dia ambil ubat, lepas tu dia ambil ubat sikit je dia dah lega. Dia ambil sekali je dah lega. Macam mana tu Puan? Maksudnya boleh tak Puan bagi tahu tahap-tahap gastrik dan ciri-ciri dia? Ciri-ciri, okey boleh. Sebelum tu tadi saya terangkan maksud gastrik lah, apa yang ada dalam perut kita. Tapi macam mana gastrik ni berlaku, saya tak terangkan lagi. Dia ada beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan berlakunya gastrik ni. Yang pertama adalah disebabkan oleh jangkitan bakteria ataupun yang kita kenali sebagai, yang kita panggil sebagai H. pylori. Bakteria ni bila dia masuk, dia akan menempel pada dinding perut kita. Jadi bila dia menempel tu dia akan menghakis dinding perut kita dan menyebabkan berlakunya keradangan. Bila berlakunya keradangan inilah yang kebiasaannya pesakit akan mula rasa sakit menyuncuk-nyuncuk tersebut. Dan yang kedua adalah disebabkan oleh penggunaan ubat tahan sakit dari kumpulan asid untuk jangka masa yang panjang. Penggunaan ubat tahan sakit jenis ni dia akan mengurangkan mucus pada dinding perut kita tadi. Yang ketiga adalah disebabkan oleh pengambilan alkohol dan juga rokok, di mana pengambilan bahan-bahan ini dia akan meningkatkan penghasilan asid di dalam perut. Dan yang keempat adalah dari segi pemakanan pesakit itu sendirilah. Contohnya pengambilan makanan yang pedas, masam dan juga berempah. Pengambilan makanan ini dia akan meningkatkan asid di dalam perut kita. Jadi faktor-faktor ini dia boleh menyebabkan berlakunya gastrik kepada pesakit. Dan yang macam Izzuddin cakap tadi, tahap-tahap gastrik. Sebenarnya gastrik ni dia ada dua tahap ataupun dua jenis lah yang kita panggil. Yang pertama disebut sebagai acute gastritis dan yang kedua adalah chronic gastritis. Jadi apa yang membezakan acute dengan chronic ni? Untuk acute gastritis, dia adalah radang di dalam perut yang berlaku secara tiba-tiba. Contohnya jika macam pesakit tadi mengambil makanan pedas, dia boleh berlaku secara tiba-tiba lah. Rasa sakit, pedih ulu hati, rasa menyucuk-nyucuk kan, muntah, loya dan sebagainya. Untuk chronic gastritis ni dia adalah keradangan yang berlaku dalam perut tetapi ia berlaku secara perlahan dan dalam waktu masa yang lama. Dan kebiasaannya simptom ataupun sakit yang dihadapi oleh pesakit untuk chronic gastritis ini adalah lebih kerap. Berbeza dengan acute gastritis tadi, simptom ataupun sakit yang dirasai adalah bersifat sementara dan ia akan pulih dalam jangka masa yang pendek. Macam tu. Okey, faham. Maksudnya acute gastrik ni ialah adakah dia boleh sembuh sekali je lepas ubat? Maksudnya faham Puan? Maksudnya okey. Teruskan.
Untuk acute gastritis dia macam saya sebut tadi, dia boleh berlaku secara tiba-tiba dan simptom tu boleh hilang dalam masa yang pendek. Berbanding dengan kronik gastritis ni, dia mungkin akan berpanjangan dan mungkin pesakit ini memerlukan ubat-ubatan yang berpanjangan jugalah, bergantung pada tahap-tahap kronik itu. Okey, faham. Okey, macam yang Puan cakap, kita ada dua tahap gastritis, ada acute gastritis dengan lagi satu chronic gastritis. Okey, macam mana dua tahap ni, macam mana pesakit gastrik nak menyelesaikan masalah mengikut tahap ini? Boleh tak Puan terangkan sikit? Boleh. Sebenarnya untuk acute dengan chronic gastritis, rawatan dia lebih kurang sama. Cumanya untuk rawatan kedua-dua ni, kita ada dua jenis rawatan lah. Yang pertama rawatan dari segi ubat-ubatan dan yang kedua rawatan dari segi bukan ubat. Okey, untuk rawatan dari segi ubat-ubatan, kita ada ubat yang spesifik untuk merawat gastrik, penyakit gastrik ini. Antara ubat-ubatannya ialah yang pertama antacid. Jenis antacid, ubat ini boleh didapati di semua komuniti farmasi lah. Ubat antacid ini ia bersifat alkali di mana dia boleh menetralkan asid yang ada dalam perut kita. Yang kedua adalah ubatan dari jenis H2 blocker, di mana ubat ini ia akan mengurangkan penghasilan asid di dalam perut. Yang ketiga adalah proton pump inhibitor. Ubat ini juga dia berfungsi untuk mengurangkan penghasilan asid di dalam perut. Dan yang keempat adalah rawatan ubat dari jenis antibiotik. Untuk antibiotik ini dia lebih spesifik sekiranya gastrik yang pesakit hadapi itu adalah disebabkan oleh jangkitan bakteria yang saya sebut tadi, H. pylori. Yang itu dari segi ubat-ubatan lah. Tapi dari segi bukan ubat, yang paling penting sekali pesakit tu dia perlu mengelakkan punca-punca yang boleh berlakunya gastrik yang macam saya sebut tadi. Dari segi pemakanan, kena kurangkan makan makanan yang pedas, makanan yang masam dan juga makanan berempah. Jadi selain itu pesakit juga perlu mengurangkan pengambilan alkohol dan juga rokok. Yang saya sebut tadi dia boleh menyebabkan pertambahan asid di dalam perut. Selain itu bagi pesakit gastrik ni, sama ada pesakit yang acute gastritis ataupun chronic gastritis, yang paling penting mereka kena jaga waktu makan. Waktu makan yang betul, mereka kena tak boleh skip waktu makan. Perlu makan dalam portion yang betul, iaitu kuantiti yang sedikit tetapi terap. Itu yang paling penting lah untuk pesakit gastritis ini. Alright Puan. Macam Puan cakap tadi, mula-mula saya dengar ubat antacid, betul pengambilan ubat antacid? Ya. Okey, boleh saya tahu pengambilan ubat antacid ni dia atas penyakit apa yang boleh pesakit ambil? Maksudnya kan, macam mana ubat ni dia purposely sebenarnya untuk apa dan bagaimana ubat ni dia boleh jadi salah satu sebab gastrik? Ubat ni macam mana dia boleh merawat gastrik tu kan? Maksud easily? Tak, antacid kan Puan ada cakap ubat antacid ni jadi kan punca gastrik. Okey, boleh saya tahu dia ubat antacid ni selalu diambil orang atas dasar apa? Atas penyakit apa? Sebenarnya yang saya sebut tadi antacid ni dia bersifat alkali. Kan kita cakap tadi bila gastrik maksudnya penghasilan asid di dalam perut kita tu banyak. Jadi antacid ni dia bersifat alkali, bila kita ambil tu dia akan terus menetralkan kandungan asid dalam perut. Jadi macam simptom yang dihadapi oleh pesakit tadi dia akan mula reda lah macam tu. Okey, faham. Sebab saya terkejut bila Puan ada cakap pengambilan ubat boleh menyebabkan gastrik. So jadinya saya macam dia disebabkan oleh bersifat neutral tu, betul ya Puan? Ya. Alright, okay, faham. Alright, soalan seterusnya, apa ubat, basically ataupun mostly semestinya ada pesakit gastrik yang datang farmasi Nazin, betul? Ya. Alright. Memang ramai. Okay. Adakah diorang ada produk yang jadi pilihan utama diorang? Maksudnya memang diorang datang buka kedai, dia tanya produk tu. Boleh saya tahu produk apa yang Puan ataupun ahli-ahli farmasi lain suggest untuk mereka yang sakit gastrik ni?
Kebiasaannya kalau pesakit gastrik ni yang datang ke farmasi, kita selain kita bagi ubat-ubatan yang saya sebut tadi, kita juga biasanya akan mengesyorkan pesakit untuk ambil susu gastrik lah. Dan yang paling kita recommend sekali dekat farmasi Nazir ni adalah susu Esolek. Okey, boleh saya tahu tak susu Esolek ni dia macam mana dia punya kesan dia? Dia ambil masa berapa lama selalunya? Sebenarnya susu Esolek ni bila pasien datang dia berfungsi untuk mencegah dan juga merawat sakit gastrik tu. Susu Esolek ni susu berperisa wanila sebenarnya dan ia boleh meneutralkan kandungan asid di dalam perut kita. Macam saya sebut tadi, macam antacid, dia bersifat alkali dan boleh meneutralkan asid dalam perut kan, dan seterusnya akan meredakan simptom gastrik tadilah. Susu Esolek pun berfungsi macam tu juga, dia boleh meneutralkan asid yang menyebabkan berlakunya gastrik pada pesakit. Selain itu, susu Esolek ni dia mengandungi akasia gum, prosit dan juga buah ara. Di mana ketiga-tiga bahan ni dia boleh membantu melegakan keradangan di dalam perut dan seterusnya dia membantu penyembuhan luka pada dinding perut. Ia juga mengandungi chamomile dan juga asid daun purina di mana dia dapat membantu mengeluarkan angin dalam badan. Sebabnya salah satu simptom pesakit gastrik selain pedih ulu hati, mereka juga kerap sendawa. Jadi dengan kandungan bahan ni dia dapat membantu mengeluarkan angin di dalam perut. Susu Esolek juga dia mengandungi prebiotik dan juga probiotik di mana ia dapat membantu proses penghadaman kita dan sekaligus dia dapat menstabilkan rasio bakteria baik dan juga bakteria jahat di dalam perut. Jadi dia secara tidak langsung dapat membantu para pesakit untuk menghilangkan simptom-simptom gastrik tersebut. Okey, faham Puan Fatin. Maksudnya susu Esolek ni memang mengandungi bahan-bahan yang boleh menyelesaikan masalah gastrik. Betul ya Puan? Iya. Okey. Ada tak basically kalau Puan jual susu Esolek ni, saya dengar ramai beli maksudnya macam tadi dia high repeat order. Orang ulang kali beli. Okey, boleh saya tahu apa review? Ada tak Puan dapat review daripada customer cakap susu Esolek ni berkesan lepas guna satu sachet ke? Ada tak Puan? Ada. Especially hari tu bulan puasa. Tahu kalau bulan puasa untuk pesakit gastrik memang jadi satu masalah lah untuk mereka berpuasa. Hari tu kita ada satu customer pada bulan puasa dia datang farmasi nak cari susu. Dia memang datang untuk cari susu untuk bantu dia menangani masalah gastrik. Jadi kita syorkan untuk ambil susu Esolek sebab susu Esolek ni selain untuk merawat gastrik dia juga boleh mengenyangkan kita untuk berpuasa sepanjang hari. Jadi kita syorkan dia untuk ambil susu tu 2 kali sehari, itu pada waktu sahur dan juga pada waktu buka puasa. Satu sachet pada waktu pagi, satu sachet pada waktu malam lah. Dan lepas tu selepas sebulan puasa tu dia datang balik dan repeat. Dia cakap sebelum ni dia tak boleh puasa, memang puasa tak penuh lah, tapi tahun ni dia cakap dia boleh puasa penuh dan dia cakap minum Esolek pada waktu sahur tu memang dapat kenyang sampai ke waktu berbuka. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki untuk Puan tu sebab dapat berpuasa untuk sebulan. Okey. Sekejap ya. Okey, jadi untuk hari ni kita dah tahu tahap-tahap gastrik dan kita dah tahu sedikit tentang penyakit gastrik dan Puan Fatin juga dah simpulkan ubat sampingan apa yang sesuai untuk pesakit gastrik. Jadi itu sahaja daripada kami untuk hari ini. Terima kasih atas masanya. Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam.